Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua dan salam sejahtera khususnya kepada pensyarah saya iaitu Cik Liu Hon Min. Pada hari ini, saya akan membuat pembentangan yang bertajuk Implikasi Aspirasi dan Hala Tuju Pendidikan terhadap pembentukan guru berjiwa pendidik. Namun, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama Nazifah binti Abdul Muin, nombor angka giliran 2022 2923 1094. Option Pendidikan Seni Visual SK. Dan kursus yang akan saya bentangkan pada hari ini ialah pengantar pengajian pendidikan yang berikut kursus GPPP 1092. Pembentangan ini adalah bertujuan untuk memenuhi tugasan 2 dalam pentaksiran berterusan bagi kursus ini. Baiklah, sebelum kita mengupas dengan lebih lanjut, saya ingin menerangkan tentang PPPM. Apa itu PPPM? Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) telah diperkenalkan pada tahun 2013 untuk tempoh 13 tahun. Sehingga tahun 2025, PPPM dibangunkan dengan menilai prestasi semasa sistem pendidikan negara serta mengambil kira pencapaian lampau dalam pendidikan dan membandingkan dengan aras antarabangsa. PPPM dirangka berasaskan 3 objektif yang khusus. Pertama, memahami prestasi dan cabaran semasa pendidikan Malaysia berfokuskan penambahbaikan akses kepada pendidikan, meningkatkan standard kualiti, merapatkan jurang pencapaian equity, menggalakkan perpaduan dalam kalangan murid secara memaksimumkan keberkesanan sistem. Kedua, mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan dan setiap murid bagi 13 tahun yang seterusnya sehingga 2025. Ketiga, menggariskan program transformasi yang menyeluruh untuk sistem pendidikan termasuk perubahan utama dalam Kementerian Pendidikan Malaysia yang membolehkan sistem ini memenuhi permintaan baharu dan jangkaan yang meningkatkan serta menyokong transformasi perkhidmatan awam. Selanjutnya, bagaimana pula dengan aspirasi? Terdapat 5 aspirasi sistem pendidikan negara manakala 6 aspirasi murid. Sebelum itu, apa itu aspirasi? Aspirasi bermaksud keinginan untuk mencapai sesuatu. Aspirasi dibangunkan untuk memenuhi hasrat KPM bagi melaksanakan perubahan besar dalam sistem pendidikan negara. Selanjutnya, kita pergi kepada aspirasi pendidikan negara. Terdapat 5 aspirasi pendidikan negara. Pertama, akses kepada kejayaan. Kedua, kualiti standard antarabangsa. Ketiga, equity untuk semua murid. Keempat, memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Dan yang kelima, pelaksanaan percekapan tinggi. Seterusnya, 6 aspirasi murid. Sistem pendidikan Malaysia bermatlamat untuk memastikan setiap murid mempunyai potensi maksima yang ada dalam diri mereka. Setiap pemimpin sekolah, guru, ibu bapa dan masyarakat berperanan penting dalam memastikan generasi muda ini mencapai aspirasi yang diharapkan sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang merencanakan pendidikan yang seimbang. Terdapat 6 aspirasi murid. Setiap murid perlu mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran bahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Seterusnya, bagi mencapai aspirasi yang dihasratkan, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia telah menggariskan 11 anjakan yang dijadikan tunjang kepada transformasi sistem pendidikan negara. Setiap anjakan
perlu memberi impak kepada sekurang-kurangnya 1 daripada 5 keberhasilan sistem, iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. 11 anjakan yang disebut ialah: pertama, menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Anjakan kedua, memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan. Anjakan ketiga, melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Anjakan keempat, mentransformasikan profesion keguruan menjadi profesion pilihan. Anjakan kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Anjakan keenam, mengupayakan Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Anjakan ketujuh, memanfaatkan TMK bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Anjakan ke-8, mentransformasikan kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Anjakan ke-9, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta serta secara meluas. Anjakan ke-10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Anjakan ke-11, meningkatkan ketulusan untuk kebertanggunganjawab awam secara langsung. Berkaitan antara aspirasi dan implikasi terhadap guru. Aspirasi pendidikan negara yang pertama iaitu akses kepada kejayaan. Setiap kanak-kanak di Malaysia mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualiti. Kurikulum pendidikan bermatlamat membangunkan anak-anak secara menyeluruh, merangkumi dimensi intelek, rohani, emosi dan jasmani seperti mana yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Aspirasi ini mempunyai hubung kait dengan anjakan yang pertama, iaitu menyediakan kesamarataan akses pendidikan bertaraf antarabangsa. Manakala aspirasi 1 menyatakan pendidikan adalah untuk semua tanpa mengira latar belakang sosioekonomi dan kelompok etnik mempunyai hak untuk mendapat akses yang sama kepada pendidikan berkualiti bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Buktinya, melancarkan kurikulum standard sekolah menengah KSSM yang baharu dan semakan semula kurikulum standard sekolah rendah KSSR pada tahun 2017. Merombak peperiksaan dan pentaksiran kebangsaan untuk meningkatkan tumpuan terhadap kemahiran berfikir aras tinggi pada tahun 2016. Meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah dan meningkatkan kadar enrolment pada 100% menjelang 2020. Melanjutkan pendidikan daripada 6 tahun kepada 11 tahun bermula pada usia 6 tahun disokong dengan program pengekalan yang disasarkan dan latihan vokasional sebagai persediaan untuk pekerjaan. Dan contoh yang terakhir ialah meningkatkan pelaburan bagi sumber fizikal dan pengajaran kepada murid berkeperluan khas. Implikasi terhadap guru pula ialah pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu berkeupayaan merancang dan melaksanakan proses pembelajaran dan pengajaran dengan bersungguh-sungguh bagi mengembangkan potensi murid. Seterusnya, aspirasi sistem pendidikan kedua iaitu kualiti standard antarabangsa. Malaysia mampu beranjak dalam masa 15 tahun untuk berada dalam kalangan negara sepertiga teratas dari segi prestasi berdasarkan penilaian antarabangsa seperti Trust in International Mathematicians and Science Study dan Program for International Student Assessment.
Aspirasi ini bertetapan dengan anjakan kedua, iaitu memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan. Manakala aspirasi kedua ialah penambahbaikan prestasi yang lebih hebat. Pentaksiran dibuat bagi mengukur prestasi murid merangkumi dua aspek, iaitu pengetahuan kandungan dan kemahiran kognitif. Contoh atau bukti yang boleh dipamerkan ialah memperkenalkan kurikulum bahasa Malaysia yang sama pada peringkat rendah dengan menyediakan pemulihan intensif pada peringkat awal untuk membantu murid yang memerlukan bagi menggantikan kelas peralihan. Kedua, memperluaskan program Linus supaya meliputi literasi bahasa Inggeris. Dan yang ketiga, pada peringkat menengah, peluang ini diperluas untuk meliputi bahasa antarabangsa lain seperti bahasa Jerman yang telah pun dibuka di setengah sekolah. Manakala implikasi terhadap guru pula ialah guru mempunyai wawasan bagi mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan, berpemikiran aras tinggi dan mampu berinovasi untuk meningkatkan keberhasilan sekolah dan kemanjadian murid bagi menjadikan murid yang mampu bersaing di peringkat global. Dan bagi slide yang terakhir ialah rumusan. Rumusan yang dapat saya rangkumkan dalam pembentangan ini ialah konklusinya, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 merupakan inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia dalam usaha meningkatkan prestasi sistem pendidikan negara bagi membentuk kualiti dan keupayaan generasi baharu sejajar dengan standard pendidikan antarabangsa. Justeru itu, aspirasi yang dinyatakan adalah amat penting dalam sistem pendidikan dan perlu disemat agar pendidikan negara ini membangun dengan cekap.